Assalamualaikum dan salam muafakat Johor. Bersama saya Arifani dalam edisi Buletin Selatan 3 Oktober 2014. Kerajaan akan membantu untuk mendapatkan semula hak penjagaan anak untuk pasangan Azizur Rahim Awaluddin dan Shalwati Nashal yang sudah selesai menjalani hukuman penjara masing-masing di Sweden. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, sehubungan itu kementeriannya dan jabatan yang berkaitan akan bekerjasama dengan kerajaan Sweden sepenuhnya. Buat masa ini, keempat-empat anak pasangan terbabit iaitu Aisyah 15 tahun, Amar 13 tahun, Adam 12 tahun dan Arif 8 tahun berada dalam jagaan ibu saudara mereka di Kota Baharu, Kelantan. Dan kami masih mengantar laporan, Jabatan Kebajikan Masyarakat masih mengantar laporan dan sekarang terpulang kepada pihak Sweden untuk memaklumkan adakah mereka ini masih di bawah pengawasan atau tidak. Jadi kami akan ikut apa saja yang diminta oleh kerajaan Sweden sebab yang penting bagi kami, syukur Alhamdulillah kami dah dapat kanak-kanak ini unite semula dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu. Dan kami dalam masa sebelum ibu bapa dia balik tu, saya pergi melawat sendiri kanak-kanak ini. Memang perasaan kanak-kanak ini dia rasa dia nak mak bapak mereka kembali bersama. Tambahnya, jika kerajaan Sweden berpuas hati dengan laporan yang diberikan Jabatan Kebajikan Masyarakat setiap bulan itu, hak penjagaan semula anak-anak itu akan dikembalikan kepada ibu bapa mereka. Semalam, Shalwati tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA di Sepang selepas dibebaskan dari penjara Hinsberg, Provinsi Sweden pada Isnin, manakala Azizur Rahim dibebaskan pada 9 Julai lepas. Susulan pembentangan bajet 2015 tidak lama lagi, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM telah memohon dana sejumlah 100 juta ringgit. Menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, dana tersebut khusus untuk membantu wanita yang tidak boleh atau layak membuat pinjaman di bank supaya dapat diberikan bantuan melalui dana itu nanti. Termasuk saya juga minta dana khas untuk wanita 100 juta supaya dapat ditubuhkan dana ini untuk membantu wanita-wanita yang tidak mampu nak ke bank, tidak mampu dan tidak layak. Jadi dia tak ada pergi tempat lain, neither dia tak dapat pergi institusi kewangan lain, jadi daripada dia pergi kepada Along atau dia membuat kerja-kerja sosial yang tidak baik. Jadi I was thinking, elok saya wujudkan dana untuk wanita-wanita macam ini. Jadi saya sangat berharap. Tambahnya, beliau berharap bajet yang akan dibentangkan pada 10 Oktober ini akan menawarkan kemudahan yang terbaik untuk masyarakat. Datuk Seri Rohani bercakap kepada pemberita selepas majlis pelancaran kempen menangani keganasan terhadap wanita di Plaza Angsana Johor Bahru. Kempen yang diadakan selama 90 hari berbanding 60 hari tahun lepas melibatkan 222 kawasan parlimen seluruh negara. Manakala kempen seacara walkabout diadakan di peringkat seluruh negeri. Ianya bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat supaya sentiasa menyayangi, menghormati dan menghargai wanita. Hadir sama isteri kepada Menteri Besar Johor selaku pengerusi Juwita, Datin Sri Rosni Omar, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Datin Paduka Chew Mi Fun dan Exco Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Johor, Asy Ahmad Arif. Pertubuhan Pemulihan Kawasan Johor Jaro telah dipilih menerima anugerah terbaik Hero Sosial Tun Abdullah Ahmad Badawi Iskandar Malaysia baru-baru ini. Ahli Jawatankuasa Jaro Datin Patricia Lim menerima anugerah itu yang disampaikan oleh bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi pada majlis yang culung kali diadakan bagi mengiktiraf individu yang berjasa di belakang tabir. Tun Abdullah yang juga penaung anugerah sosial Hero Iskandar Malaysia IMSHA berkata negara kita mempunyai ramai individu yang menabur bakti tetapi tidak mendapat pengiktirafan. Iskandar Malaysia Social Hero Awards is a perfect example of how the government, private sector and community put aside differences and pool together resources for a common goal and objective.
I urge and challenge other organizations and even other economic and development regions in Malaysia to exemplify what has been achieved here today. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian anugerah Social Hero Iskandar Malaysia IMSHA di Le Grande Palm Resort yang turut dihadiri Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin. Seramai 22 badan bukan kerajaan NGO serta orang perseorangan menerima anugerah atas sumbangan mereka kepada ekonomi. Menurut Tun Abdullah, IMSHA telah membawa penglibatan kerajaan dan sektor swasta bersama-sama masyarakat dalam suatu perkongsian minda dan tanggungjawab. Beliau juga menggesa semua rakyat di negara ini mengeratkan hubungan sesama rakyat dan mengenepikan perbezaan serta jurang antara kaum bagi mencapai matlamat keharmonian di antara komuniti di negara ini. 5 buah universiti penyelidikan berjaya memperoleh pendapatan sebanyak 3.6 bilion ringgit menerusi aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D antara tahun 2007 dan 2013. Menurut Menteri Pendidikan kedua Datuk Seri Idris Jusoh, berkata pendapatan berkenaan diperolehi menerusi perkomersialan produk penyelidikan bernilai 2.25 bilion ringgit serta aktiviti R&D yang memfokuskan kepada 12 bidang keberhasilan utama negara NKRA menyumbang sebanyak 205.14 juta ringgit. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pameran yang memaparkan kejayaan-kejayaan universiti penyelidikan bertajuk Research Universities Success Series 4 Commercialization Wealth Creation Through R&D. 5 universiti tersebut adalah Universiti Teknologi Malaysia UTM, Universiti Sains Malaysia USM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Malaya UM dan Universiti Putra Malaysia UPM. Sebanyak 1,153 produk penyelidikan berjaya dihasilkan sepanjang tempoh 2005 hingga 2013 yang meliputi 12 NKRA. Tambah beliau, bagi tempoh 2007 hingga 2013, kerajaan telah meluluskan peruntukan antara 50 juta ringgit dan 90.8 juta ringgit setahun di bawah peruntukan setiap universiti penyelidikan membabitkan 2.363 bilion ringgit. Dalam perkembangan yang berlainan, Kementerian Pendidikan masih belum membuat sebarang keputusan untuk membenarkan pelajar menggunakan keputusan peperiksaan percubaan CJ Pelajaran Malaysia SPM bagi memohon kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS. Menteri Pendidikan kedua Datuk Seri Idris Jusoh berkata, pihak kementerian akan terus mengadakan pertemuan dengan pihak yang terbabit sebelum sebarang keputusan dibuat. 2 hari lalu, Datuk Seri Idris dilaporkan berkata, kementerian tidak pernah membenarkan mana-mana IPTS menawarkan kursus jangka panjang kepada pelajar lepasan SPM dengan menggunakan keputusan peperiksaan percubaan. Sebaliknya, beliau berkata keputusan peperiksaan itu hanya boleh digunakan untuk memohon kursus jangka pendek seperti muzik dan bahasa Inggeris. Jelasnya, rasional larangan tersebut adalah untuk memastikan kursus yang ditawarkan berkualiti serta mematuhi piawaian ditetapkan Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Kerajaan mahu pihak industri lebih serius melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik negara ini. Menteri Pendidikan kedua Datuk Seri Idris Jusoh berkata, pelibatan lebih mendalam pihak industri juga mampu meningkatkan tahap kebolehpasaran graduan politeknik. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian program Partnering Industries Engaging Employers di Politeknik Ibrahim Sultan, Pasir Gudang. Tambahnya, setakat ini 31 daripada 33 politeknik di negara ini telah mempunyai rakan industri yang terdiri daripada syarikat-syarikat bagi membantu mereka memberikan latihan teori dan praktikal terkini kepada penuntut. Menurut Datuk Seri Idris, pendidikan teknikal dan vocational ketika ini amat penting dalam memacu perkembangan ekonomi negara dan permintaan pasaran terhadap mereka yang berkemahiran teknikal amat tinggi. Sekian untuk edisi Buletin Selatan. Terus layari www.tvselatan.com.my untuk paparan berita terkini. Salam takzim.